Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zone Inspire. Okey. Okey ke? Okey, harapnya okey lah. Tapi alah macam tak nampak masa lah kat sini. Okey. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zone Inspire pada malam ini. Topik yang seterusnya dengan tajuk Waalaikumsalam Nat. Nat adalah orang yang pertama menang cabutan bertuah. Okey. Thank you Nat. Begini yang kita nak. Okey, bagus. Duduk seat depan. Okey, malam ni kita nak story tentang jangan stres. Jangan stres. Tapi apa-apa pun, Alah nak maklumkan pada semua yang menonton pada malam ini, Alah sebenarnya bukanlah seorang yang pakar. Ina. Okay, bye. Bye pula. Hai. Alah bukan seorang yang pakar dalam bidang ini. Yang pertama Oh ya, tak berapa kuat. Tak berapa kuat. Sekejap. Okey ke Ina? Okey ke suara? Boleh ke suara ni? Boleh kot kan? Okey, tak apa. Alah sambung. Nanti kalau ada apa-apa masalah beritahu, okey? Okey, yang pertama Alah nak beritahu kepada semua yang mendengar, yang pertama Alang bukan pakar dalam kaunseling. Alang bukan pakar dalam bidang psikologi. Bukan. Jadi kepada sesiapa yang mengharapkan yang bercakap pada malam ni adalah pakar tentang jangan stres ni, Alang minta maaf banyak-banyak. Dan kalau tak suka pun tak apalah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kalau nak Alang banding-bandingkan masalah yang Alang alami, Alang banding-bandingkan dengan masalah orang-orang yang pernah Alang jumpa, pernah Alang dengar ceritanya, ataupun masalah kelompok sasaran yang bersama dengan Alang dalam kelompok volunteer, dalam buat kerja volunteer. Alang melihat masalah Alang ni tidak sebesar mana berbanding dengan orang lain. Jadi, Alang pun mohon ampun kepada sesiapa yang menonton live ini yang sebenarnya mengharapkan orang yang bercakap tentang jangan stres ni adalah orang yang satu ketika dulu dia sangat-sangat stres, akhirnya dia berjaya mengatasi stres tersebut dan ia menjadi sumber inspirasi orang lain untuk mencontohinya. Perkara itu juga Alang minta maaf sebab Alang bukan orang itu. Jadi tapi janganlah cakap Alang ni macam cakap tak serupa bikin. Kau tak rasa, kau mana tahu, kau cakap je lebih. Jangan cakap macam tu tau. Alang minta maaf sangat-sangat. Dan kalau ada siapa-siapa yang tak suka, Alang minta maaf. Dan tak apalah. Okey lah, tak suka tak apa. Okey. Bye-bye. Cuma pada malam ini yang kita nak cerita tentang jangan stres ni, Asia. Hai Asia. Assalamualaikum. Okey. Kepada yang mendengar pada malam ini, tujuan Alang berada di sini, tujuan kawan-kawan Alang yang biasa berada di sini, tujuan kita sebenarnya sekadar nak berkongsi.
kita nak berkongsi, ini memang berkaitan dengan jangan stres, tetapi jangan alang harap sangat, jangan mengharapkan bahawa akhir sekali dengar je apa yang Alang cakap ni, lepas tu hilang stres. Jangan macam tu tau. Jangan macam tu. Apa yang Alang nak bawa ni adalah cerita-cerita ikon, cerita-cerita yang pernah kami tempuh dalam kerja sukarela, cerita-cerita tokoh-tokoh inspirasi yang mampu menjentik inspirasi kita. Saat dia jatuh, saat dia susah, apa yang dia buat? Dan apa yang dia buat itu mungkin relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin jadi jom kita bercerita pada malam ini. Dan Asia dan Cikgu Cemerlang ni kan, nak bandingkan Alang dengan Cikgu Cemerlang ni jauh lah beza, Asia ya. Okey, apa pun, thanks Azia, thank you. Okey, dia berkaitan dengan mereka ini dan harapnya harapnya berguna, harapnya boleh menjadi panduan pengajaran kepada semua, ya, termasuk diri Alang sendirilah, termasuk diri Alang sendiri. Okey, mari kita lihat satu uji kaji. Okey, botol. Kita tengok botol ni. Ni cerita pasal jangan stres ni. Jangan stres botol ni, kalau kita pegang dia, apa cerita kalau kita pegang dia dalam tempoh 1 minit? Waalaikumsalam Mita. Apa cerita kalau kita pegang dia 2 minit? 3 minit, 4 minit, setengah jam, 1 jam? Apa cerita? Cuba jawab kepada yang menonton ni, yang bersama dengan Alang ni. Alang nampak mata dekat atas tu ada 7 orang ni. Cuba jawab, kalau kita pegang botol ni, ringan je botol ni, tapi kita pegang dia, kita pegang lurus, kita pegang dalam tempoh 1 jam. Lenguh tangan. Terima kasih Nat kerana respon. Lenguh tangan. Dia bermula daripada sini, bermula daripada tangan kita sini, kita dah terasa. Dia sampai ke sini, dia terasa urat ni, sampai ke bahu, sampai ke kepala, lepas tu masuk ke hati. Kenapa aku pegang botol ni? Pegang tangan, ampu tak lengoh. Kalau pegang je, tanpa ampu lengoh. Betul Yus. Itu pun Alang ada isi dekat situ. Okey, begini kita pegang. Contoh, kat sini kita nak tengok tentang stres. Kalau kita pegang sesuatu yang ringan pun, akhirnya apa Ita? Kena lempar botol tu. Memang Ita? Kena lempar. Itu pun ada isinya. Kalau kita pegang yang ringan pun, akhirnya badan kita, tangan kita lengoh, naik ke tengkuk, stres kat kepala, hati kita pun dah berat. Walaupun benda tu ringan, masuk ke 1 jam, masuk ke 2 jam, apatah lagi benda berat. Macam tu juga stres urat kita tahu motif. Okey, macam tu juga kalau dengan masalah. Kalau masalah kita yang kecil pun, kalau kita pegang lama-lama, kalau kita simpan lama-lama, kalau kita biarkan lama-lama, berat jadinya. Kuatlah mu. Okey Abang Madi, memang motor kat luar tu
Tapi dia dah senyap. Okey. Kalau kita pegang lama-lama, benda tu pun akan jadi berat. Ini kan pula kalau kita pegang benda yang berat. Macam tu juga dengan masalah. Macam tu juga dengan masalah. Kalau masalah kita yang ada, oleh kerana itu kalau masalah kita yang ada, dan masalah tu sepatutnya kita tak payah fikir. Masalah tu sepatutnya kita tak payah fikir. Kita biarkan aja, kita buang aja. Macam Ita cakap tadi kan, kita lempar je betul tu. Kita buangkan aja. Ia tidak akan mendatangkan masalah. Ia tak akan datangkan masalah. Tapi kalau kita ampu dia sampai kita stres, memang kita mendatangkan masalah. Itu kalau benda tu memang langsung tak ada efek kita. Contoh kita ni tengah gosip kan, tengah membawa berbagai apa tu, ada satu cerita kita rasa macam kesiannya lah, kali teruknya lah, kenapa lelaki dia buat tu. Contoh kalau macam cerita pukul 10 biasa kan, apa, hati yang tersakiti tu kan. Siapa pelakon dia? Siapa yang lah? Alah, mungkin lah, siapa tak pelakon dia? Alah, lupalah. Okey. Ya betul, jangan tangguh lama-lama. Macam contoh tu kan, kalau kita, okey, Alah tak ingat nama pelakon dia, tapi siapa, takkanlah mustahil lah tak ingat, muka dia ingat. Okey. Cuba cakap sikit siapa nama pelakon dia tu. Okey, sedang perkenalan rupanya. Hai Norita, kita kenal je kan. Okey. Okey, tak apa. Okey. Kalau kita terkesan dengan perkara-perkara luar yang tak ada kaitan dengan kita. Nak Zainal. Okey, Nak Zainal perempuan tu. Yang lelaki tu siapa? Remy Ishak. Okey, Remy Ishak. Cerita pasal Remy Ishak dengan Nak Zainal pun kita boleh stres. Kita boleh kita boleh menyampah. Kita boleh sakit hati. Kita boleh geram. Kita boleh terbawa-bawa. Kita boleh fikir. Benda tu sepatutnya tak payah fikir. Ya? Benda tu sepatutnya tak payah fikir. Kenapa kita nak fikir? Itu contoh contoh perkara yang sebenarnya tak ada kaitan dengan kita, tapi kita bawa dia dalam tidur. Benda tu delete, tak payah. Satu lagi perkara. Kalau kita bertemu dengan masalah, buat pengetahuan yang Al-Counseling tu adalah kaunselor. Abang Mandi kalau ada isu-isu yang boleh share, Abang Mandi boleh share. Nanti kita boleh cerita dekat sini. Okay? Abang Mandi boleh tulis. Okay? Good. Thank you Abang Mandi. Okay. Yang kedua, kalau ada perkara-perkara yang kita boleh ringkaskan, kalau kita boleh ringankan dia, kalau kita boleh sederhanakan dia, kita sederhanakanlah, kita ringkaskanlah. Kita janganlah fikir panjang-panjang, janganlah fikir banyak-banyak. Ya, Ina cakap Ukasha. Abang tu start dah. Okey. Itu perkara itu. Itu sebablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alang melihat beberapa hadisnya tadi. Alang baca salah satu hadis Rasulullah bersabda, mudahkan setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitkan. Buatlah mereka tenang dan jangan buat mereka lari. Itu sebenarnya hadis Rasulullah beri kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang akan mengajar di wilayah-wilayah tadbir Islam, di empire Islam. Itu Yus, motor jiran pecahkan tayar dia. Okey, Yus akan jap lagi kan. Okey. Itu hadis Rasulullah. Itu hadis Rasulullah. Rasulullah kata mudahkan. Jangan susahkan, jangan sulitkan, buat mereka tenang. Nanti mereka lari pula. Itu antara isinya. Mari kita fikir dan kita relatekan dengan jika kita bermasalah.
Kalau kita persulitkan diri kita dengan masalah, kalau kita persulitkan diri kita dengan masalah, kalau kita susah hati sangat dengan masalah, sedangkan kita boleh kurangkan masalah itu daripada kita memikirkan terlalu sangat, sampai kita hilang fokus perkara lain, sampai kita hilang fokus dengan komitmen kerja kita, dengan anak-anak, dengan suami ataupun dengan isteri, dengan keluarga, dengan kawan-kawan yang sepatutnya kita buat something yang lebih bermanfaat, kita terpaksa abaikannya apabila kita bertembung dengan masalah ini. Bila masalah ini persulitkan, bila masalah ini kita persulitkan, itu bermakna kita sebenarnya dah buat diri kita tak tenang. Kita tengok hadis Rasulullah tadi, dari Rasulullah tadi. Mudahkan setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitkan. Meskipun ini adalah hadis kepada sahabatnya yang nak pergi mengajar, mari kita relate pada diri kita pula. Kalau kita persulitkan diri kita dengan masalah, kalau kita bengkak dengan masalah, kalau kita sakit hati dengan masalah, hati kita takkan tenang. Dahlah hati kita tak tenang, kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari dengan masalah tu. Ini ada cerita ni. Cerita sikit storytelling penting. Contoh cerita Tom Yam Serai. Six College. Stress tak? Ini semua geng-geng Alang geng-geng karib Alang dekat masa belajar dulu kat UM. Okey, contoh cerita kami. Masa tu kami pergi makan. Ramai-ramai lah. Ada 6, 7, 8, 9, 10 orang. Masa tu balik, rasanya masa tu lepas meeting mesyuarat projek biasa si college ni memang kita punya pot lah. Pot untuk kita lepak kan. Pot untuk kita lepas habis-habis meeting, kita pergi makan dekat situ kan. Lepas tu masing-masing order. Lepas tu tup-tup yang order tom yum seafood ataupun tom yum biasa, banyaknya dalam mangkuk tom yum tu adalah serai. Dia bukan seafood tau. Dia adalah serai. Macam yang Asia cakap tadi, sotong pun tak ada. Apa kita nak makan apa? Disebabkan kerana sebahagian kita ada yang zuhud. Jadi dia makan je lah. Makanlah selak sikit serai tu, selak sikit daun limau purut tu, adalah bawang. Bawang kira banyak juga dalam tom yum tu. Tak ada sotong, kalau ada pun satu. Udang kalau ada pun satu. Lebihnya macam kuah. Ya, yang jenis tak apa, dia selak-selak je, dia makanlah dengan kuah. Lepas tu ada member yang order telur dadah, ambil telur dadah member. Okey, itu cara dia menyelesaikan masalah dia. Dia mudahkan. Circle dia mana? Oh, circle dia adalah telur dadah. Kawan dia mana? Oh, kawan dia order telur dadah. Ambil telur dadah kawan dia, settle masalah. Kalau yang jenis yang sakit hati, yang tak puas hati, dia akan merah padam sebab kita bayar makanan tu. Dia akan panggil adik tu dan dia menuntut hak dia dengan sungguh-sungguh. Kalau yang macam jenis yang memberatkan, Yus zuhud sangat. Bak kata Asrul, janji ada awet makan sekali. Awet tu pun dah jadi bini sekarang. Alhamdulillah. Okey. Ada dalam kalangan kami begitu juga. Dia sakit hati, dia marah, dia panggil orang tu datang, lepas tu tulis-tulis sikit, lepas tu belah, lepas tu tak sampai ke sudah. Sampai habis nasi. Bila sampai dekat cashier, cakap, okey, makan apa? Makan apa? Nak catat makan apa? Saya makan ni. Okey, next. Next. Saya makan tom yum serai. Apa? Mana ada tom yum serai? Kami dapat tadi tom yum serai.
Lepas tu dia panggil kawan dia. Ada tom yum serai ke? Manalah ada tom yum serai? Member dia. Manalah ada tom yum serai? Kami minta tom yum seafood. Yang dapat tom yum serai. Serai punya lambak-lambak dalam mangkuk tu. Punya lambak-lambak dalam mangkuk tu. Sotong ada satu. Udang ada satu. Habis berapa nak kira ni? Contoh. Dia pun kira lah. Kurangkanlah 50 sen. Hakikatnya begitulah. Okey. Lepas tu, cerita ni, kalau kita lihat sekarang. Rakan-rakan Alang ada bersama ni. Hai Kak Lang, hai Bos. Orang Sabah. Frontliner Sabah. Terbaik daripada MRA. Thanks, Bol. Okey. Kalau kita tengok cerita ini ada dalam pemikiran kita orang, dalam hati kita orang, dalam nostalgia kita orang, meskipun kita orang dah 20 tahun melepasi cerita tersebut. Contoh, cerita tu memang cerita lawak pun. Hakikatnya cerita tu memang cerita lawak pun. Tapi hakikatnya juga, yang pertama, itu antara stres yang kita orang jumpa kan. Dan sebahagiannya mengambil langkah tak payah fikir apa-apa, ambil je kawan punya telur dadah. Yang kedua, panggil adik tu tolong settlekan, tapi tak settle. Yang ketiga, bayar dan kita nak diskaun sebab tom yum tak semana yang kita nak. Okey, itu contoh. Kita menghadapi stres. Ada orang yang akan abaikan stres. Yang kedua, ada orang akan cuba settlekan masalah tu di tempat itu. Ada orang akan cuba untuk pastikan kerugian apa yang kita hadapi akibat masalah itu berbayar. Maksudnya ada ganti rugi. Begitu. Ada juga yang orang tu simpankan benda ni dan jadikan pengalaman. Tu Itan, redha. Serai pun sedap. Sedap Itan, nyonyot serai tu. Sedap. Okey, itu ceritanya. Jadi Alang nak cerita di sini begini Kalau masalah itu kita ada, kalau kita boleh abaikan. Yang kedua, kalau masalah itu ada, kalau kita boleh ringkaskan, kalau kita boleh mudahkan. Oh, masalah tu ada. Okey, kita boleh mudahkan. Macam tadi, ambil je lah telur dadah kawan. Okey, kita mudahkan, settle. Kalau masalah itu ada, kalau kita tanggung sorang-sorang, dia jadi tak best. Kalau boleh, kita dapatkan skill yang okey, skill yang bagus untuk sama-sama melihat dan mendengar dan menjadi bahu untuk diletakkan supaya masalah kita itu berkurang. Mungkin boleh jadi panduan, mungkin boleh jadi pengajaran. Okey? Okey. Di situ kalau kita nak lihat, itu sebablah masalah ni. Pertama kalau masalah ni, kalau kita sakit hati sangat, kalau kita susah hati sangat, kalau kita boleh jadi bahan lawak, tak apa jadi bahan lawak kan. Tapi kalau kita susah hati sangat, sakit hati sangat, geram sangat, mari kita rujuk ada satu cerita. Ada satu cerita. Hai Sal. Ada satu cerita. Hai Jom. Cerita tentang Nabi Musa. Ni bab orang yang terlampau merumitkan masalah. Sebenarnya masalah tu tak adalah besar sangat. Tapi disebabkan kerana, macam Alang cakap tadi dia pegang botol air ni lama sangat sehingga masalah yang kecil jadi besar. Bila dia pegang lama sangat, masalah kecil dia besar, itu bermakna dia merumitkan masalah tersebut. Masalah tu kecil, tak boleh jadi keluar. Dia simpan, dia stres, dia fikir macam-macam, dia fikir bukan-bukan, dia prasangka bukan-bukan, dia fikir semua tak betul, dia fikir adakah dia ni tak berguna, dia fikir orang lain tak berguna, dia fikir dunia ni tak berguna, lagi teruk lagi, dia fikir
takdir yang dapat pada dia adalah takdir tidak berguna. Oh, na'udzubillah min zalik. Okey, mari kita lihat cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa, Alam baca Alam baca buku ni. Mudahkan, jangan susahkan. Dia berkisah tentang cerita Nabi Musa. Kita tengok. Ketika berlaku satu pembunuhan, Alang yakin yang bersama dengan Alang ni, ya Allah Rabbi, ramai sangat ustazah yang bersama dengan Alang ni. Kalau apa yang Alang cakap ini adalah salah, tolong betulkan. Tolong bagi betulkan. Kita akan borak-borak dekat sini. Okey. Kisah ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 71, yang mana ketika itu berkaitan dengan satu pembunuhan. Satu pembunuhan yang sehingga melibatkan percakaran berlaku, persengketaan berlaku, perbalahan telah berlaku. Perbalahan telah berlaku dan semangat berpuak-puak. Orang ini sokong orang ni, orang sini sokong orang ni, orang ni tuduh orang ni, orang ni tuduh puak ini. Lepas tu orang kata, dah kenapa kau bertengkar-tengkar? Kan kita ada Nabi, jom kita rujuk kat Nabi. Lepas tu mereka pun berjumpa dengan Nabi Musa. Lepas tu dia orang bercakap tentang tu ada si polan-polan tu kena bunuh. Kita orang tak tahu siapa kena bunuh. Sekarang kita orang ni tengah bertengkar. Kita orang rasa orang tu yang bunuh, geng tu yang bunuh. Dia orang kata, apa pula kita orang? Kau lah yang bunuh. Bertengkar. Nabi Musa cakap apa? Pergilah cari seekor lembu betina dan sembelihlah lembu tersebut. Lepas tu dia orang, cari lembu betina? Apa pula? Nanti anggota pada lembu tu nanti, salah satu anggota pada lembu yang kita sembelih tu nanti, kita akan pukul mayat tersebut dan mayat itu akan menjadi saksi pembunuhan ini. Okey. Lembu betina. Lembu betina macam mana tu? Pertanyaan. Nabi Musa berkata, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dia dalam usia pertengahan. Dia usia pertengahan. Pergilah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan. Lepas tu orang kata, usia pertengahan, belia. Dia tak tua sangat, dia tak muda sangat, kan? Lagi. Apa lagi ciri-ciri lembu tu? Nabi Musa dah cakap kan, pergilah dan kerjakanlah perintah ini. Tapi diorang tanya lagi. Nabi Musa pun cakap, ia berwarna kuning tua dan kalau kita tengok lembu ni, kita pun jatuh cinta kat lembu ni. Maksudnya kita pun jatuh suka kat lembu ni. Gitu. Lagi. Dia nak lagi. Sedangkan kita dah kata tadi. Bukan kita. Astaghfirullahalazim. Apa? Innalillahi wa inna raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak terlibat dalam cerita ini. Cerita ini adalah cerita Nabi Musa. Okey. Nabi Musa berkata apa lagi? Lembu ini tidak pernah bekerja. Dia tak pernah angkut air. Dia tidak pernah membajak. Dia tidak cacat. Malah tidak ada belang-belang pun di kulitnya, pada kulitnya, pada warna kulitnya, tak ada. Dia cantik aje, dia elok aje. Dia nice aja. Dia good looking lah. Kalau lembu ni orang cakap, good looking lah, jelita sungguh lembu itu. Lepas tu mereka berkata, ya ke begitu? Okeylah cari. Mencari lembu yang sepatutnya lembu tu adalah lembu yang bertina. Kau dah sampai bertina pula. Lembu bertina sama dengan betina. Sepatutnya lembu betina saja yang suruh cari. Tapi dikhususkan lagi. Disusahkan lagi. Diciri-cirikan lagi. Akhir sekali dia kena cari semua kriteria yang telah diberikan oleh Nabi Musa. Diorang pun cari, puaslah cari.
Ya, Yus, membesarkan hal yang kecil. Hai Ain. Ini Alang kenal sebagai Ain sengit-sengit. Okey. Diorang cari, akhirnya diorang jumpa. Yeah, jumpa lembu tu. Tapi Tuan lembu ni sayang sangat dekat lembu ni. Dia kata dia boleh bagi sebab ini adalah perintah Nabi Musa. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kau kena bayar lembu ni. Okey, no problem. Demi untuk mengetahui siapa yang membunuh si Polan, kami sanggup bayar. Kau tahu berapa bayaran aku? Berapa? Aku mahu emas, yang mana emas tu sejumlah luasnya kulit lembu ini. Tu dia. Sejumlah kulit lembu ini seluas. Lembu ni yang cantik jelita ni, yang besar ni, emas kena sepenuhnya kulit lembu tu, baru dia akan bagi lembu tu. Puas. Kan dah susah. Pertama cari satu hal. Yang kedua cari emas. Untuk lembu tu pula. Untuk bayar lembu tu pula. Kan dah susah. Akhirnya kumpul-kumpul dapat. Dan lembu tu disembelih. Dan akhirnya lidah. Tak salah halang. Lidah lembu tu dipukulkan pada mayat. Tak adalah dipukul kuat. Dia pukul macam tu kan. Mayat tu bangun dan mayat tu berkata, si Polan lah yang membunuh aku. Lepas tu mayat tu pun mati balik. Okey. Bab dah selesai, itu selesailah. Tapi mari kita lihat. Apa tafsir Ibnu Kathir bercakap tentang cerita lembu tu. Ibnu Kathir berkata, dalam tafsir Ibnu Kathir berkata, mereka buat perkara itu menjadi susah. Dan inilah sebabnya Allah menjadikan ia lebih susah. Nampak? Nampak kan? Alam pun nampak. Sama-sama kan kita nampak kan? Kalau masalah tu boleh disettlekan secara cepat, secara pantas, secara mudah, secara sederhana, secara jangan fikir banyak, jangan fikir macam-macam. Jangan settlekan cepat. Tapi kalau kita tambahkan ini, tanya pula pendapat kawan-kawan kita yang ya kawan kita macam-macam kan, kawan-kawan kita macam-macam kan, tapi macam mana hadis Rasulullah SAW, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat wanginya. Kalau kita tak dapat berminyak wangi tu, tapi baunya ada dekat kita. Kalau kita berkawan dengan tukang besi, haba panas itu akan dapat kat kita. Dan kadang-kadang mungkin baju kita terbakar pun terkena percikan api. Circle, kawan. Bermaksud, kalau kita berkawan dengan tapi ingat ni bukan cakap yang buat kerja-kerja 3D ni yang difficult, danger and 3D, difficult, danger. Apa lagi satu? Allah, lupa. Okey, ya. Kalau buat perkara, bukan cakap tukang kimpal besi tu tak bagus tak. Tapi hadis Rasulullah menunjukkan bahawa kalau kita berhampiran dengan perkara yang baik, perkara yang best, kita akan dapat bestnya.
Tapi kalau kita dekat dengan perkara yang bahaya, kita akan dapat bahayanya. Macam tu Bukan cakap tukang kimpal ke, tukang-tukang yang kerja-kerja yang sebegitu ke, bukan kata tak bagus tau. Tidak. Haji Rasulullah tak merujuk kepada itu. Tapi dia merujuk kepada bahaya pekerjaan tersebut. Kalau kawan kita adalah kawan yang positif, kalau kawan kita adalah kawan yang sentiasa menyokong, kalau kawan kita bukanlah jenis okeylah kalau membawang tu membawang lah, tapi membawang setakat bawang-bawang diri sendiri aja. Dia tak adalah beria sangat nak cerita tentang orang lain, dia tak beria sangat nak use dirty, dirty, dangerous, difficult. Okay, kalau dan kalau ada dalam kalangan kawan-kawan kita tu yang cerita pasal orang, kawan-kawan yang lain pun, janganlah cerita. Dah lah, tak payah cerita. Mari kita cerita benda lain ni. Ni cerita yang menarik. Cerita tu, cerita ni. Contoh. Kalau kita dapat merujuk dekat kawan-kawan kita yang bagus, itu sebenarnya adalah bagus. Dia boleh mengurangkan tekanan. Sebab hati kita ni dah masalah ni. Kita dah buntu dah ni. Kita dah panik dah ni. Kita tak tahu cari jalan keluar ni. Kita dapat seorang kawan dan kita bercerita, dan kawan kita cakap begini, cuba kau macam ni, cuba kau tenang, cuba kau ini, cuba kau sabar, cuba kau ni. Ini aku ada satu cerita. Contoh kita akan rasa macam okey, release release sikit. Tiba-tiba suara ni jadi serak. Okey, release sikit. Kawan-kawan yang sebegitu. Kita kena cari yang sebegitu. Supaya kita dapat mengurangkan tekanan tersebut. Okey. Seperkara lagi, bab itu kalau kita berkawan, kalau kita nak susahkan masalah, kita berjumpa dengan kawan-kawan yang kita sebegini, yang boleh menyusahkan lagi kita. Jadi cuba kita mencari yang bagus. Kita mencari orang-orang yang bagus, orang-orang yang boleh bagi guide. Kalau kita boleh kontrol sendiri. Kalau masalah kita boleh kontrol sendiri, okey, bagus, terbaik, bagus. Lang nak cerita sikit lah. Baru-baru ni, Lang nak cerita sikit. Ni tentang dia Lang lah tapi taklah besar masalah sangat. Tak adalah besar masalah sangat. Lang nak cerita Lang. Baru-baru ni ada seorang sampaikan pada Lang tentang ada seseorang lagi. Ada seseorang, hai Ira. Ada seorang sampaikan pada Alang tentang seorang lagi yang mengata Alang. Maksudnya dia kutuk Alang kan. Maksudnya dia cakap Alang, dia cakap itu, dia cakap ini, dia cakap itu, dia cakap ini. Bermakna Alang ni kira tak betul lah. Hai Alex, ini lagi seorang frontliner kita dekat Sabah. Macam Bol tadi, tim MRA. Alex ni tawau ke, sempurna ke, KK. Okey, tak apa. Okey Alex, good. Teruskan semangat Alex dengan Bol tadi teruskan semangat. Aira, dia sampaikan yang Alang rasa sebenarnya bukan macam tu. Bukan macam tu cerita dia. Hai sekali buat Alang rasa macam panas tau. Berasap. Hai sekali buat Alang macam tak kena ni. Buat Alang, ya Allah, sakitnya hati. Kenapa boleh cakap macam tu? Macam tak kena. Tapi lama-lama Alang fikir, pertama yang Alang nak buat sebenarnya, Alang nak jumpa orang tu. Betul tak dia buat? Oh, Alex ditawar. Betul tak dia buat? Tapi lama-lama Alang fikir, Alang diamkan aja. Kenapa Alang diamkan aja? Ada beberapa faktor yang Alang fikir. Yang pertama, Alang tak tahu motif orang yang sampaikan cerita tu pada Alang. Alang tak tahu motif dia. Motif dia nak memecah belahkan
hubungan perkenalan Alang ni ke? Dengan kawan-kawan yang lain tu ke? Alang juga tak tahu motif. Adakah dia ni sebenarnya sengaja mereka cerita ataupun menambah cerita yang sebenarnya tak ada untuk dia memusnahkan orang yang lagi satu. Tu yang pertama. Itu yang Alang fikir. Yang pertama. Yang kedua, jika betul lah orang tu cerita dan betul lah orang tu yang sampaikan pada Alang cerita itu, betul. Jika betul, yang pertama, kalau Alang berjumpa dengan dia, kalau Alang bercerita pada dia, Alang terangkan semua perkara, kalaulah dia tu memang tak suka Alang, memang jenis memang tak suka lah, aku memang tak suka Nozakia Senen tu, aku memang tak suka si Ano tu, aku memang tak suka si Alang tu, aku memang tak suka, aku memang tak suka. Kalau orang tu memang tak suka kita, kita cakap lah, kita buat lah, kita ceritalah. Dia tak akan nampak kebaikan kita. Dia tak akan nampak. Tak akan. So dia memang tak suka kita. Tapi kalau orang tu memang suka kita, kita belum buat baik pun, kita tak buat baik pun, dia memang akan suka kita. So what for nak cerita? Yang kedua. Yang ketiga. Ini Alang tau. Dan Alang tak pasti sama ada pendekatan ni sesuai untuk orang lain ataupun tidak. Ni Alang cerita tentang dia Alang. Yang ketiga. Kalau Alang pergi juga dan tanya dan minta kepastian dan Alang ke story kebenarannya, dan akhirnya sebenarnya perkara tu mengeruhkan pula hubungan orang ni dengan orang ni. Berantakan. Kan tak syok? Kan? Tak syok kan? So, Alang ambil pendekatan, Alang diamkan aja. Dan biarkan aja perkara ni, pergilah kau, terbanglah kau di angin lalu. Contoh. Tu Alang tahu. Jika ada rasa macam perkara tu berguna, kita boleh buat. Masing-masing boleh cuba. Tapi kalau tak apalah. Itu Alang. Sebab Alang fikir begitu. Alang fikir tak nak berantakan. Tak nak lagi besar. Tak nak lagi rumit. Tak nak lagi benda tu jadi macam lagi tak bagus. Tak nak lagi macam merebak. Tak nak. Kalau benda tu dah ada, benda tu jadi, biarkan benda tu jadi. Itu yang kata, kalau benda tu di luar, benda tu bukan dalam kawalan kita, benda tu di luar kawalan kita, masalah tu sebenarnya kat luar. Kalau kita bawa masuk di dalam hati kita, kalau kita pendamkan dia dalam hati kita, kalau dia merasuk jiwa kita, kita juga yang susah. Tiba-tiba benda tu tak betul. Lagilah buang masa. Kan? Menangis je lah. Apa rahsia? Mesti dia nak tahu siapa yang sampaikan. Betul. Mesti dia nak tahu siapa yang sampaikan. Kan Alex, contoh. Mesti dia nak tahu punya. Mesti dia korek punya. Mesti dia cari punya. Lepas tu nanti berantakan. Benda yang kecil jadi besar. Itu yang satu pepatah Cina bercakap apa? Alang mula tak faham dengan pepatah Cina ni. Tapi tak apalah. Pepatah Cina cakap macam ni. Kau boleh biarkan burung yang sedang sedih bertenggek di atas kepalamu. Tetapi jangan biarkan kesedihan itu masuk ke jiwamu. Mula-mula Alang baca pepatah ni, Alang fikir, dah kenapa? Apa kaitan dengan burung? Kan? Apa kaitan dengan burung? Kita boleh tahu ke burung tu sedih? Janganlah burung nak bertenggek atas kepala.
cerita-cerita macam tu kan. Janganlah burung nak bertengger atas kepala. Tak relevan, tak masuk akal lah, tak masuk akal. Kecuali kalau burung tu adalah burung yang memang kita jaga daripada kecil. Dia memang macam anak kita kan. Kita tahu tengok muka dia, tengok mata dia terkedek 3 kali, itu maksudnya dia sedih lah. Kita kenal kan. Okey, Alang rasa macam tak relevan. Tapi bila Alang lama logik, itu maksudnya perkara luar. Kalau perkara tu adalah perkara luar, perkara yang tak ada kaitan dengan kita, perkara yang mungkin ada kaitan dengan kita tapi kita tak benarkan dia masuk, dia tak akan masuk. Tu Ina kata. Aisyah kata kalau Asia memang buat tak tahu je. Yap. Ina, saya pernah kena lang, nyesal tanya sebab jadi lagi teruk. Kan Ina kan, hakikatnya kebiasaannya akan jadi lagi teruk. Dah lama kita fikir, baik sebenarnya kita tak payah tanya. Biarlah. Burung tenggek, what? Burung tenggek ni ada juga sejenis ulam tapi bukan burung tenggek burung, ulam. Tapi Ina, tak apa, benda tu kita boleh jadikan, benda tu boleh jadi taktik kita, teknik kita bila kita berhadapan dengan masalah kan. Hakikatnya masalah, walaupun benda tu dah berlaku pada kita, masalah itu sebenarnya mendewasakan kita. Sebab kita belajar macam mana kita nak mengatasinya. Okey, macam mana Alan cerita tadi, kan tentang circle kita yang bagus. Kita kena ada circle yang bagus. Kita kena ada kawan yang bagus. Maksud bagus tu adalah dia adalah yang positif. Lebih bagus lagi maksudnya adalah hubungan dia dengan Allah bagus. Itu bagus untuk kita dapatkan nasihat. Dan kita mengharapkan dengan kebagusan dia tu, dia dapat memberi kita idea-idea yang bagus. Tadi Alan disebut kan, ni Alan nak bawa satu cerita. Contoh cerita Al-Fatih. Daripada semalam tim Inspire bawa cerita Al-Fatih. Kemarin bawa cerita Al-Fatih lagi. Dulu bawa cerita Al-Fatih lagi. Jangan pula rasa apalah korang ni, tak ada cerita lain ke? Cerita Al-Fatih je, banyak lagi cerita lain. Salahuddin Al-Ayyubi ada, Salman Al-Farisi ada kan. Tapi macam mana kan? memang cerita Al-Fatih tu macam banyak yang kita jumpa dan banyak kita boleh jadi teladan. Okey, lah nak cerita Al-Fatih juga nak cerita Al-Fatih juga. Aku nak cerita bab circle ni. Okey, dapat mendebusi kota Konstantinopel. Sebagaimana hadis Rasulullah, Al-Fatih sebagaimana yang telah dihadiskan oleh Rasulullah. Afiq, Assalamualaikum. Hai Afiq. Dia adalah raja sebaik-baik raja dan tentera sebaik-baik tentera. Skill yang bagus. Sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera, skill yang bagus. Saling sokong menyokong, saling atur mengatur, saling kumpul strategi, bersama-sama menjayakannya. Itu adalah bagus. Itu. Dan Al-Fatih juga, dia ada seorang guru. Dia ada ulama besar yang kalau macam kalau zaman dahulu zaman empayar Islam, Sultan Hamid pun mantap. Ya Afiq, mantap. Okey, kalau dalam kerajaan Islam, ketika mereka berperang, mereka bukan saja bawa tentera tau. Mereka akan bawa golongan-golongan ulama. Golongan-golongan ulama ni dia tak perang tau, tapi duduk satu tempat, diletakkan dalam kemah, duduk satu tempat, ada kemah khas untuk dia. Mereka ini akan tidak berhenti berdoa dan beribadah kepada Allah supaya dilancarkan
peperangan tersebut dan Islam berjaya memperolehi kejayaan. Ya Tika, love you too. Okey, itu pada zaman empayar Islam, zaman peluasan kuasa Islam. Begitu juga dengan Al-Fatih masa menyerang Konstantinopel. Masa Al-Fatih ni, dia serang-serang tak berjaya, dia serang-serang tak berjaya, serang-serang tak berjaya. Dia, yalah, umur dia pun masa tu pun rasanya 21 tahun rasanya umur dia. Tak pasti umur 21 ke 23. Siapa-siapa yang tahu, tulis kat bawah. Siapa-siapa yang tahu, tulis kat bawah. 21, 23, tak ingat. Okey. Hai Ani. Al-Fatih, dia sakit hati. Apa yang dia buat tak berjaya. Dia cuba mendembusi semua benteng-benteng pertahanan Konstantinopel, tidak berjaya. Melai sudut sini, sudut sini, sudut sini, tak berjaya. Tak berjaya. Dia rasa dia dah putus asa. Dia rasa dia sakit sangat hati dia. Dia rasa macam apa yang dia buat, yang dia rancang selama 2 tahun untuk menembusi kota Konstantinopel itu adalah sia-sia. Dia rasa macam dia tak tahu nak cari punca lagi. Dia tak tahu nak susun strategi apa lagi untuk dia menempuh dan menembusi kota tersebut. Al-Fatih dalam keadaan putus asa dan juga marah itu, Al-Fatih pergi mencari gurunya, ulama ini. Nama ulama ini adalah Syekh Syamsuddin. Tak salah lah, Syekh Syamsuddin. Masa dia sampai ke depan kemah Syekh Syamsuddin ini, yang pengawal depan kemah Syekh Syamsuddin ini tak bagi dia masuk. Hamboi. Tak bagi masuk. Aku ini raja. Takkanlah tak bagi masuk. Kenalah bagi masuk. Aku ni raja. Aku ni pemerintah. Pengawal tu seboleh-boleh tak bagi masuk. La ilaha illallah, nak kena pecat pengawal ini. Siap kau. Tapi Al-Fatih agaknya tak dah cakap macam tu kan. Cuma dia marah. Dia langgar je pengawal tu. Dia masuk je ke dalam kemah. Dan apa yang dia nampak? Dia nampak Syekh Syamsuddin ini sedang sujud, sedang menangis, teresak-esak, mengalir air mata di sejadah, basah sejadah, dan teban dia punya serban dia yang besar tu tergolek dekat lantai. Dia bercakap apa? Dia mengadu apa? Dia memohon apa? Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kemenangan kepada Al-Fatih, kepada Sultan Murad." Tak salah nama, Sultan Murad II, Al-Fatih. Saat Al-Fatih mendengar doa yang dipohon oleh Syekh ni tadi, ketika itu dia merasakan semangat dia, motivasi dia naik semula dan dia pergi kembali kepada tentera-tentera dia. Ketika itulah idea membawa 70 kapal dan 150,000 tentera naik ke atas bukit. Kalau rasa ada 5 bukit. Itu kalau kita rujuk dalam cerita Al-Fatih, ketika itu yang Alan kata tadi, circle yang bagus, rujukan yang bagus. Ya, Aida, Atifah Akif Azra'i. Aida, hai. Waalaikumsalam. Ketika itu cakap circle yang bagus. Kalau kita ada circle yang bagus, kalau dia tak cerita kat kita pun apa sepatutnya kita buat, tapi dengan kita lihat dia pun, kita rasa kita boleh dapat idea dah. Orang yang bagus akan mendoakan kawan dia yang bagus-bagus. Kawan kita yang bagus-bagus akan doakan kita yang bagus-bagus.
Malah kawan kita yang bagus, bukan saya doakan kita yang bagus-bagus, didoakan juga musuh kita supaya musuh kita pun bagus dengan kita. Dan akhirnya menjadi kawan-kawan yang bagus-bagus. Itu bagusnya circle yang bagus. Dan ini, kawan yang bagus ni sebenarnya boleh membuatkan kita tidak fokus pada masalah yang kita alami. Alah nak cerita, buat satu cerita. Bukan dalam buat cerita, nak bawa satu cerita. Ni ada satu cerita tentang seorang sahabat Alang lah. Seorang sahabat Alang. Masa tu kami baru je, masa tu Alang dekat office. Lepas tu dia datang. Lepas tu dia kata, boleh tak nak bercakap? Alang cakap, okey, jom, boleh. So Alang jumpa dia. Dan kalau boleh nak jumpa dengan Alang je. Alang kata, okey, boleh. Lepas tu dia kata, dia sebenarnya ada masalah yang sangat teruk. Sampai tadi sebenarnya dia nak bunuh diri. Nak bunuh diri? Lepas tu dia cerita masalah dia. Hai Nani. Dia cerita masalah dia. Tak dinafikan, masalah dia tu adalah masalah yang berat. Dan Alang pun macam, kalau Alang dia minta pandangan Alang masa tu, Alang tak tahu apa yang Alang nak cakap dengan dia. Dan kalau orang yang memang tak tahu macam mana punca untuk dia rungkaikan permasalahan dia ni, orang ini tak mustahil akan bunuh diri. Kalau dia tak boleh abaikan, kalau dia tak ada circle yang bagus, kalau dia tak boleh ringkaskan, kalau dia tak boleh memudahkan masalah dia ni, dia memang boleh bunuh diri dengan masalah yang dicerita pada Alang ni. Alang pun diam. Alang mengharapkan, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, beri idea ya Allah, beri idea ya Allah, beri idea ya Allah. Lepas tu dia cakap apa? Tapi sekarang saya dah tak rasa nak bunuh diri dah. Lega. Lega, kita tak ada idea. Mungkin kita ada idea supaya rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia bukan Islam, kita nak suruh dia rapat kepada Tuhan dia. Dia macam ada konflik sikit. Of course, semua agama ada Tuhan dan mungkin kita akan cakap begitu. Kan? Kita akan cakap begitu. Lepas tu dia kata apa? Masa saya nak bunuh diri tu, saya tak tahu nak buat apa. Saya rasa kalau saya kelar tangan, sakit. Jadi saya rasa saya nak mati cepat. Saya rasa saya nak makan racun tikus. Lepas tu saya turun bawah. Saya pergi 7-Eleven. Dapat racun tikus. Saya tekad nak bunuh diri. Sebab saya dah tak tahan sangat. Lepas tu tuk-tuk keluar je daripada 7-Eleven, bertembung dengan kawan sekolah lama dia. Yang dah lama tak jumpa. Kawan yang selama ni dia cari. Kawan yang selama ni memang baik dengan dia masa sekolah. Kawan yang selama ni dia cari. Dan bertembung dengan dia. Apalagi dia orang makan. Dia orang pergi kat kedai, dia orang makan. Dia orang ketawa, makan, cerita itu, cerita ini, cerita itu, cerita ini. Lepas tu dia balik rumah. Tukar-tukar nombor telefon bagai, nak jumpa lagi, next. Dia duduk rumah, dia pergi balik rumah, dia letak barang yang dia beli. Lepas tu dia tengok. Kenapa ada racun tikus ni? Dia confused. Kenapa ada racun tikus? Lepas tu dia fikir. Lama dia fikir.
Mana datang, kenapa dia beli racun tikus? Rumah dia tak ada tikus. Fikir. Alah, aku tadi nak bunuh diri. Kita tengok. Skill. Tengok, kawan. Kita tengok, jika kita dapat menghilangkan fokus kita dengan masalah yang kita sedang hadapi, kita boleh menyelesaikan masalah tersebut. Sekurang-kurangnya kita tak bunuh diri. Sekurang-kurangnya kita tak terkejut bangunan. Sekurang-kurangnya kita tak stres. Sekurang-kurangnya kita tak hempas buku. Sekurang-kurangnya kita tak makan pil. Kita tak tidur sepanjang hari. Sekurang-kurangnya kita tak makan. Dah makan. Akhir sekali kau buntal. Skill. Fokus. Fokus. Hilangkan fokus pada masalah. Hilangkan fokus. Macam cerita Alan tadi, sebenarnya dia berjaya, kawan dia tanpa disedari, kawan dia yang bukan pun hadir situ untuk masalah itu selesai, tapi dia berjaya menyelesaikan tindakan bodoh yang akan dibuat oleh kawan tersebut. Kawan. Skill. Hilang fokus. Okay? Macam kita orang juga dulu ada satu cerita yang Alang rasa macam tak boleh lupa cerita ni. Masa tu ada satu program motivasi dekat Penang. Dekat Penang. Di sebuah sekolah di sebuah sekolah di Penang. Penang besar kan. So kita tak tahu sekolah tu sekolah kat mana. Okey, tak akan disebut nama sekolah itu. Kawan-kawan ni, Alan dah datang awal lah. Alan datang sehari sebelum. Kawan-kawan golongan facilitator ni, facilitator ni, group facilitator, dia bergerak Khamis malam. Sebab Jumaat dah start program. Jumaat, Sabtu, Ahad program. So Jumaat malam diorang dah bergerak. Khamis malam. Ambil bas yang paling lewat supaya besok pagi diorang boleh ambil ferry ke dekat Butterworth. Lepas tu diorang akan naik bas pergi ke sekolah. Okey? Dah lewat malam kan. Tidurlah kan. Tapi masing-masing cakap lah, kau kejap aku kau kejap. Jangan kita terlepas pula nanti jangan kita terlepas. Jangan terlepas. Masing-masing pun dalam bas lah jauh perjalanan pun sejuk, buka lah sleeping bag, bagai. Tidur. Terlepas tu jauh dah daripada Butterworth. Tak ada pilihan. Tunggu bas tu U-turn. Kan? Macam tahu je cerita ni kan. Tunggu bas tu U-turn. Bas berhenti dekat tepi highway yang ini. Sebelah sini yang sepatutnya berhenti. Tapi berhenti dekat sebelah sini. Berhenti. Mereka melintas highway. Bahaya kan? Tapi apa nak buat? Takkan nak sampai KL patah balik kan? Tak kena. Melintas highway dengan sleeping bag. Melintas. Masing-masing dengan hongge-hongge, tudung sengit. Kalau tiup-tiup pun tak jadi macam ni. Macam tu tak jadi. Dengan sengitnya lah. Dah tidur dah lama. Kan ni memory highway. Perjalanan yang sebegitu. Kan? Okey. Tapi perjalanan itu membuatkan masing-masing ketawa antara satu sama lain. Ketawa bila kita terpaksa melintas
highway dengan sleeping bag yang huru-hara macam selimut tu. Bukan sempat pun nak bungkus sleeping bag, tak sempat pun nak bungkus. Turun, kena turun. Dah lah tu kena marah driver bas bagai-bagai kan. Tapi bila turun-turun, okey lah, driver bas marah-marah. Okey, tak apa. Driver bas marah. Okey, tak apa sebab turun di tempat yang tak boleh turun kan. Tapi tak apa, go je. Ketawa. Okey, good. Kita dapat mengatasi masalah tersebut. Walaupun sebenarnya melintas highway tu bahaya. Bahaya kan. Tapi hakikatnya berhati-hati, alhamdulillah semuanya okey. So sampai dekat sekolah lepas naik ferry sampai dekat sekolah. Ini cabaran yang kita tempuh. Bila sampai dekat sekolah, kita orang dah bersiap sedia. Yalah, hari permulaan kan biasa kalau camp motivasi, hari permulaan memang semua kena pakai baju kurung. Laki semua kena pakai kemeja. Bagus kemeja lengan panjang. Begitu standardnya, seluar slack. Macam tu kan. Sebab kita ada majlis suai kenal dengan facilitator. Tiba-tiba ada seorang guru masuk. Dan kita diperkenalkan itu adalah guru besar sekolah. Dan ini guru besar sekolah yang baru. Okay. Selama ni kita berbincang dengan guru besar sekolah yang lama. Lepas tu guru besar sekolah yang baru dia masuk. Yang mengiringi dia ada seorang cikgu kaunseling. Memang kita kenal cikgu tu. Memang 2-3 kali kita datang sekolah, memang kita berjumpa dengan dia dan berjumpa dengan guru besar lama lah. Guru besar pandang kita orang. Ini nak buat program motivasi ke nak pergi kenduri? Serius muka dia. Serius. Sangat. Boleh tanya macam tu. Kita orang pun macam alah, kenapa pula? Tapi kita orang fikir mungkin bergurau kot kan. Tak apa lah. Dia tanya nak pergi kenduri, yelah kita akan kurung semua kan. Mulai pada situ dia tanya macam-macam dekat kami. Siap dia tanya setiap orang punya kelulusan. Dan adakah kelulusan kita orang ni layak untuk memotivasikan anak murid dia? Masa tu ala rasa macam nak tengok jam pukul apa. Astaghfirullahalazim, dah pukul 10 lebih. Dah pukul 10.20. Pukul 10.10. Sorry, panjang pula ceritanya. Kita orang masa tu, kita orang rasa macam dengan apa yang kita orang buat, dengan apa yang kita orang tempuh, dengan susah payahnya untuk sampai ke sekolah tu, tiba-tiba macam tu sambutannya. Lama-lama guru besar tu keluar. Dia bercakap dengan cikgu tu, tantun. Lepas tu cikgu tu bagi syarat macam ni kat kita orang. Kita kata okey, tak apa, cikgu tu settle. Tapi hati sakit kan. Kita buat program kat sekolah tu percuma kot. Sekolah tu tak payah keluarkan 1 sen pun. Cuma sekolah tu mungkin kena keluarkan duit bil air, bil api. Kena tolong sikit untuk arrange kelas kepada 100 orang pelajar. Percuma. Kita buat percuma. Tapi cakap macam tu. Habis guru besar tu pergi, cikgu-cikgu datang. Cikgu yang pernah berbincang dengan kami sebelum ni. Ada 2-3 cikgu datang. Cikgu cakap apa? Jangan risau. Jangan risau. Kita orang, semua cikgu sokong korang. Korang buat aja. Kita orang tahu korang layak buat. Kalau tak, takkan CIMB suruh korang buat benda ni. Ini bukan masalah nak suruh budak-budak ni berjaya dengan cemerlang dalam akademik je, tidak. Tapi nak suruh dia orang ni berjaya juga dalam hidup dia orang. Cikgu cakap. So apa kita rasa? Kita rasa okey lepas tu. Sebab apa? Sebab kita ada circle yang bagus. Tu, kalau kita ada masalah, kita perlu ada circle yang bagus. Kita perlu ada support yang bagus. Itu akan buat kita akan jadi okey. Walaupun
kita menempuh susah. Walaupun kita rasa kita tak dihargai. Walaupun kita rasa macam kita dipandang sebelah mata atau langsung tak dipandang oleh mata yang ada. Tak apa. Kalau kita ada circle yang bagus, kita akan okey. Okey. Ya, Abang Ahmad. Okey, no problem. Lewat menonton. Ya, betul. Alex, dalam banyak buat kerja-kerja yang begini, memang perkara tu memang biasa terjadi. Okey. Seperkara lagi. Dalam Alang nak, Alang rasa dah lama lah, tapi ada benda lagi Alang nak share. Tapi kalau nak share kan macam syok sendiri pula. Saya nak share juga. Nak share. Penat juga ni. Buat persediaan. Sorry. Tapi tak apalah kalau siapa yang tak nak menonton, tak apalah. Okey. Tapi kalau siapa yang menonton, teruskan menonton. Okey. Tahniah. Selain daripada itu, kita mahu tak mahu, kita kembali kepada Tuhan. Kita tak mahu, kita kena kembali kepada Tuhan. Walau macam mana berat, besar masalah pun, mahu tak mahu. Sama ada kita Islam ataupun kita tidak Islam. Sama ada mahu tak mahu. Itu yang ada satu kata-kata tu. Apabila datang masalah, kita biasa cakap, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ada masalah yang besar. Mengadu ke Allah masalah. Mengadu. Menitik air mata, mengalir, basah muka ni. Kenapa pula kita tak cakap, wahai masalah, aku ada Tuhan yang maha besar. Alex, kami tetap menjadi penonton setia. Okey, Lex, bagus. Teruskan. Inilah semangat frontliners yang kita nak. Okey. Kita tak payah cakap, wahai Tuhan, aku ada masalah yang besar, wahai Tuhan. Tapi cakaplah, wahai masalah, aku ada Tuhan yang maha besar. Berani? Masuk. Macam tu kan. Berani? Buat. Berani? Masuklah dalam jiwa aku. Berani? Seranglah kepala aku. Seranglah mental aku. Berani. Sebab aku ada Tuhan yang maha besar. Nak dibandingkan masalah itu dengan Tuhan kita, dengan Allah, Allah lagi besar. Itu yang menyebabkan beberapa perkara, beberapa insiden yang Alang bersama dengan kawan-kawan tembung, dan bila melihat kesusahan itu akhir sekali disandarkan kepada Allah, sifat redanya menyebabkan kita mengukur diri kita kembali, kalau aku bagaimana? Itu memberi inspirasi. Contoh, Alang tak dapat cerita sepenuhnya, tapi Alang yakin yang pernah mendengar cerita Alang ni, ini adalah cerita favorite. Cerita favorite, sangat-sangat favorite Alang. Masa tu pengalaman Alang di Aceh. Masa tu kat Aceh, dalam misi bantuan tsunami Aceh pada tahun 2004. Dia penghujung kan. Tsunami berlaku, tak salah Alang, 26 bulan 12 tahun 2004. Tapi Alang masa tu pergi awal 2005. Sebab kami ada mission ke Kuala Muda dulu, baru pergi ke Aceh. Sebelum tu ada grup masuk. Ada grup dah masuk. Masa tu kami pergi ke Aceh. Masa ke Aceh ni, apa yang kita orang buat? Kita orang buat art terapi, kita orang buat pengagihan makanan. Itu cerita dah. Itu macam-macam lah aktiviti kita buat dekat sana. Tapi Alang nak cerita satu perkara. Masa tu kami buat art terapi di satu pesantren. Nama pesantren tu Babun Najah. Alang tak pasti sama ada pesantren tu ada lagi ke tak sekarang. Tapi ketika itu dia menempatkan
semua anak-anak yang kehilangan ibu atau kehilangan bapa atau kehilangan ibu bapa atau kehilangan keluarga atau semuanya yang hilang dan tak jumpa, antara pesantren itu adalah Babun Najah, antaranya. Masa tu kami buat art terapi. Art terapi ni yang kami buat, kami edarkan kertas lukisan kepada diorang. Kami cakap, okey, lukis. Okey, adik-adik semua, sila lukis apa saja yang kamu ingin lukis, apa saja yang kamu kepingin untuk lukis. Lakarkan saja, gores saja, lukis. Diorang pun melukis. Kecil-kecil adik-adik ni. Ada yang dah besar pun ada. Ada umur 18 tahun pun ada. Ada umur. Tapi semua tu dah tak ada mak bapak. Tak tahu mana pergi mak bapak. Yang jaga mereka pun adalah mak-mak yang hilang anak. Alang berjumpa dengan seorang, Alang nampak seorang budak ni. Lepas tu Alang pergi kepada dia. Alang duduk sebelah dia. Apa yang dia lukis? Dia lukis orang lidi. Dia lukis orang lidi. Orang lidi mula-mula dia lukis, dia buat macam storyboard tau. Budak ni. Itu yang menariknya menyebabkan Alang duduk dekat sebelah dia. Mula-mula dia lukis, peringkat awal nampak dia lukis tengah menonton televisyen. Ada orang lidi tengah tonton televisyen. Lepas tu dia nampak orang-orang lidi tu pergi ke tingkap. Lepas tu dia nampak macam gelap. Lepas tu nampak orang lidi tu masuk dalam kereta. Ramai orang lidi tu, ada dalam 6 orang. Lepas tu nampak dia lukis orang lidi tu pergi dan nampak tiba yang gelap tu tu sekuk kereta tu. Kereta dah tak nampak. Lepas tu lukisan yang seterusnya nampak seorang orang lidi peluk pokok. Lepas tu nampak dia lukis lagi, nampak ada 5 orang lidi yang dalam kereta tu tenggelam. Dia macam buat gelap, ada kereta, lepas tu ada tangan. Alang duduk kat dia. Alang rasa Alang faham cerita dia. Tapi budak tu, bila peluk dia, budak tu cakap, peluk bahu dia. Budak tu kata apa? Iya, ketika ini kami sedang nonton. Tiba-tiba dengar suara air besar. Kami terus ke jendela. Tiba di jendela, kami lihat, ya Allah, air di laut setinggi langit. Air di laut setinggi langit. Rumah dia orang berhampiran dengan laut. Air di laut itu setinggi langit. Dengar bapa jerit, masuk mobil. Kami semua masuk mobil. Tak ambil apa-apa, tidak ada apa-apa, masuk mobil. Sampai jalan besar, air daripada laut itu habis membawa kereta kami. Saya tak tahu bagaimana saya tercampak dan saya rangkul apa saja yang ada di depan saya. Dan saya nampak ibu, bapa, adik-adik dalam kereta, dalam mobil, masuk dalam air. Terus hilang. Masa Alang tengok dia, air mata dia dekat sini. Air mata dia banyak dan bertakung. Dia bercerita pun,
bibir dia, diketap bibir dia, diketap bibir dia, diketap bibir dia. Tahan, ditahan tangis. Apa Alan cakap dengan dia? Sabar, Fatihah. Sebab apa Alan tahu nama dia Fatihah? Sebab dekat lukisan tu dia tulis kat atas tu nama dia Fatihah. Sabar, Fatihah. Allah uji Fatihah. Mesti ada hikmahnya. Itu adalah ayat stereotip kita kan. Kalau orang ada masalah kita akan cakap begitu kan. Sabar, ada hikmah. Sabar, ada hikmah. Tahu apa Fatihah cakap? Fatihah cakap, iya kak, saat ini saya rasa rindu dengan semuanya. Saya rindu ayah, saya rindu ibu, saya rindu adik-adik, saya rindu nak bergaduh, saya rindukan makan masakan ibu saya rindu ayah marahkan saya rindu semuanya, saya rindu semuanya. Saat saya tak tahu mereka di mana, saya rasa saya seorang diri. Saya rindu untuk berjumpa. Kalau tidak berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan mayat mereka di mana? Mayat mereka di mana? Ustaz itu, kalau ustaz belakang dia. Ustaz. Sabar. Apa dia cakap seterusnya? Dia cakap, apa-apapun saya tahu ujian yang Allah beri pada saya kerana Allah merasakan sayalah yang paling layak untuk hidup, kerana sayalah yang akan menjadi anak solehah, dan anak solehah itu yang doanya pasti dimakbulkan Allah. Fatihah. Ketika itu umurnya 9 tahun. Bolehkah kita terfikir budak berumur 9 tahun boleh meletakkan ujian sebesar itu pada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana dia merasakan bahawa apa yang berlaku kepada dia adalah ketentuan, dan dia tahu Allah pilih dia sebab dia layak. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ada menyebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan seorang itu melainkan dengan kemampuan dirinya. Itu. Ketika itu Alang tengah bayangkan diri Alang, jika berlaku perkara itu pada Alang. Jika berlaku perkara itu pada Alang. Umur 9 tahun. Apa yang Alang boleh buat? Apa yang Alang boleh buat selain daripada menangis dan menangis? Itu jika kita lihat, jika kita meletakkan Allah sebagai penentu segalanya, kita akan dapat menebak hikmah yang terkandung dalam masalah yang kita sedang alami. Kalau kita tak nampak hikmah, kita percaya ada hikmah tersebut kerana kita percaya kepada Allah. So, kalau kita lihat di sini, maksudnya kalau kita ada masalah, kita percayalah bahawa Allah itu ada. Kita percayalah.
walaupun kita hilang semuanya, kita percaya Allah itu ada. Itu yang kalau macam ada satu last Alan cerita sebab Alan sudah sangat lama. Itu sebablah kembali cerita pasal Allah ni, kembalinya Rasulullah daripada perang Uhud, yang mana perang tu umat Islam kalah. Ketika itu ada seorang ibu daripada Bani Dinar, yang mana ibu ni daripada Bani Dinar ni, yang mengikuti perang bersama Rasulullah adalah suaminya, adalah anak lakinya dan adalah ayahnya, dan ketiga-tiganya mati, dan ketiga-tiganya wafat, ketiga-tiganya syahid, ketiga-tiganya syahid. Mereka menunggu rombongan Rasulullah pulang. Mereka menunggu rombongan Rasulullah pulang. Dan apabila rombongan Rasulullah tiba, dia berkata, ya Allah, ya orang sampaikan kepada dia, sesungguhnya suamimu, anakmu dan ayahmu telah syahid. Tiada reaksi sedih di mukanya. Namun dia bertanya, bagaimana pula dengan Rasulullah? Dia orang kata, sahabat-sahabat kata, Rasulullah selamat. Tunjukkan aku pada Rasulullah. Tunjukkan aku Rasulullah. Tunjukkan aku Rasulullah. Aku nak lihat. Betulkah dia selamat? Betulkah baginda selamat? Sahabat pun menunjukkan Rasulullah. Rasulullah selamat. Meskipun ada luka-luka. Alhamdulillah. Dia berkata apa? Alhamdulillah. Cukup Rasulullah ada. Segala perkara yang sulit tidak ada. Tengok sejauh mana ibu ini meletakkan kepercayaan kepada Rasulullah. Okey, kita bukan di zaman Rasulullah. Okey. Kita bukan di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah lah yang membawa wahyu daripada Allah. Bermakna, selagi Allah ada, makna kat sini kalau kita kembali pada diri kita, selagi Allah ada, selagi kita berpegang pada ajaran Rasulullah SAW, selagi itu semua perkara yang sulit tiada. Jom kita sama-sama untuk melihat, ya, macam mana yang Alan cakap, Alan bukannya pakar dalam bidang ini. Alan punya masalah tak sehebat rakan-rakan yang sedang bertarung dengan masalah-masalah. Yang Alan yakin kawan-kawan kita di Sabah, hari ini ramai kawan-kawan kita di Sabah, Nani, Alex, Bos, yang sedang berhadapan dengan ujian yang sangat besar. Dan korang secara langsung terlibat as a frontliners. Macam-macam yang korang hadapi. Macam-macam stres yang korang jumpa. Stres dalam diri, stres tengok orang. Orang tu stres. Stres tekanan kiri, kanan, depan, belakang. Kerja tak habis-habis. Nafas tak habis pun. Nafas tak habis-habis. Semoga Allah memudahkan urusan semuanya. Semoga Allah memudahkan urusan kawan-kawan kita di Sabah. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada bencana COVID. Semoga kita selamat. Dan semoga Allah mengangkat ujian ini sesegeranya. Dan sungguh sudah pasti yang sedang bertarung sekarang sedang menimba banyak pengalaman. Oh ya, bila cerita bab pengalaman, tak apalah, nanti lain cerita lain kali. Saya meninggal banyak pengalaman, dan pengalaman itu sudah tentu mendewasakan kalian semua, jauh lebih dewasa daripada orang lain yang sedang duduk bergoyang kaki, yang tidak buat apa-apa.
Tahniah korang. Besar ganjaran yang Allah sediakan. Dan kepada kawan-kawan kita di sini, sudah tentu sebagai circle kita yang bagus, dan tentu kita mengharapkan segala-galanya baik. Dan rakan-rakan kita di luar sana, sudah tentu kita mengharapkan semuanya akan baik-baik. Semuanya terkesan. Dan semuanya insya-Allah akan menjadi seperti sedia kala. Insya-Allah, kuatkan semangat dan ingat Tuhan itu ada. Insya-Allah ada jalan keluarnya. Alex dan kawan-kawan yang saya sebagai sokongan moral untuk kami di Sabah. Okay, Alex, selamat korang. Insya-Allah kebaikan berganda untuk korang. Insya-Allah semua-semuanya adalah baik, dan kami doakan supaya segalanya akan jadi baik. Rasa itu saja. Take care semua. Take care yang kita berada di Semenanjung. Of course lebih take care yang berada di Sabah. Supaya segalanya akan selesai dan kita dapat menjalani hidup seperti biasa. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih semua. Stay safe. Dan kita jumpa lagi. Oh, besok Ita akan membawa topik pack. Waktu yang sama. Akhirnya tak tahu pukul berapa. Berjalan dah terlewat. Sorry, maaf dengan keterlajakan, dan harap ada manfaat. Of course untuk diri Alang, dan jika ada manfaat untuk semua, of course dia memberi pengajaran yang baik, menjadi panduan dan menjadi sempadan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.